Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Sekarang kita perhatikan contoh 8 pada buku teks pada muka surat 190. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan berehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Untuk bahagian A, jika laju purata kereta Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66 dan 2/3 km sejam, hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Bahagian B pula diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km sejam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Jadi untuk soalan ini kamu perhatikan terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A, kamu dikehendaki hitungkan jarak. Seterusnya untuk bahagian B, kita perlu lengkapkan graf jarak masa. Jadi kita sekarang perhatikan penyelesaian untuk bahagian A dulu. Baik, jadi untuk bahagian A, kalau kamu perhatikan yang perlu kita cari ialah jarak. Jadi kita imbas balik kepada rumus yang kaitkan laju dengan jarak, iaitu laju sama dengan jarak per masa. Okey, jadi kita semak. Adakah laju dan masa diberi dalam soalan ini? Baik, jadi kalau kamu soalannya, untuk laju telah diberi dan masanya telah dipapar pada bahagian graf. Jadi maksudnya kita boleh gunakan rumus untuk hitungkan jarak. Jadi jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey, lajunya ialah 66 dan 2/3 darabkan dengan masa dia. Okey, jadi masa dari Seremban ke Rawang iaitu mengambil sebanyak 1,5 jam, iaitu 1.5 jam. Jadi dari sini kita dapat hitungkan nilai dia, iaitu bersamaan dengan 100 km. Baik, seterusnya untuk bahagian B telah diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km dan Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km sejam untuk sampai di Lumut dari Rawang. Lengkapkan graf jarak masa yang diberikan. Baik, jadi di sini untuk bahagian ini grafnya tak lengkap. Kita perlu tambah lagi graf untuk bahagian dari Rawang sampai ke Lumut. Jadi kita kena semak dulu berapakah jarak antara Rawang dengan Lumut. Okey, jadi kita kirakan jarak dari Rawang ke Lumut. Okey, iaitu sama dengan kita ambil 300 km tolak dengan jarak dari Seremban ke Rawang, iaitu 100 km. Kita kira dari bahagian A tadi. Baik, jadi seterusnya kita nak carikan juga berapakah masa yang diambil untuk bertolak dari Rawang sampai ke Lumut. Okey, dengan berpandukan maklumat yang diberi tentang lajunya. Jadi sekali lagi kita hitungkan laju, guna rumus laju sama dengan jarak per masa. Sekarang yang kita nak cari ialah masa yang diambil. Maka masa sama dengan jarak per laju. Okey. Jadi jaraknya ialah 200 km dan lajunya seperti mana yang diberi, iaitu 80 km sejam. Maka kita dapatlah masa yang diambil ialah 2.5 jam. Selepas kita dah kirakan masa yang diperlukan untuk yang diambil dari Rawang ke Lumut, barulah kita lengkapkan bahagian graf ini. Okey. Jadi untuk bahagian sini yang pertama iaitu 100 km, iaitu dari Seremban ke Rawang seperti yang ditunjuk pada
bahagian atas. Okey. Bahagian ini telah dilukis dalam soalan. Yang perlu kita lengkapkan ialah garis merah ini. So kalau kamu perhatikan di sini, jarak ukuran dari Rawang ke Lumut ialah sebanyak 200 km. Jadi maksudnya dari 100 tambahlah 200 lagi sehingga 300. Okay. Manakala masa yang diambil pula ialah 2.5 jam. So dia berhenti di sini iaitu sampai 2.5. Jadi kita tambah lagi 2.5 maka dapatlah 5 jam. Okay. Jadi ini bahagian graf yang perlu kamu lengkapkan. Baik, sekarang kita teruskan dengan contoh 9. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan bagi dua buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Cameron Highlands. Graf PBQ, iaitu bahagian sini, mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highlands ke Kuala Lipis untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Jadi untuk PBQ ialah pergerakan ataupun perjalanan Encik Manaf. Okey, perjalanan Encik Manaf. Dia mula dari Cameron Highlands ke Kuala Lipis. Okey. Manakala untuk graf OABC pula, OABC ni mewakili perjalanan Encik Raven. Encik Raven dia mula dari Kuala Lipis ke Cameron Highlands. Jadi di sini kamu akan perhatikan sebenarnya kedua-dua buah kereta iaitu Encik Manaf dan juga Encik Raven ni mereka mengikut jalan yang sama tapi menuju arah yang bertentangan, ya. Okey. Jadi sekarang kita perhatikan bahagian A. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Hitungkan nilai T. Okey, jadi kamu kena faham dulu apa maksudnya di sini. Kadar perubahan jarak terhadap masa. Maksudnya laju. Okey, jadi laju bagi peringkat OA dan BC kedua-duanya adalah sama. Jadi kita nak carikan T. Okey. Baik, jadi ingat lagi macam mana nak hitungkan laju merujuk kepada graf, iaitu kita boleh ambil terus jarak bahagi masa ataupun merujuk kepada kecerunan graf. Jadi sekarang kita perhatikan penyelesaian untuk bahagian A. Baik, jadi perhitungan di sini 65 per dengan 52 iaitu merujuk kepada laju untuk peringkat OA. Iaitu kita boleh ambil terus jarak bahagi dengan masa. Ya. Jadi jaraknya 65 dan untuk masanya 52 saat. Minit. Dan untuk peringkat BC pula, jarak yang lalui ialah mula dari tanda 65 ke 135. Jadi beza ialah 70. Okey. Dan untuk masanya iaitu dari 77 ke T minit. Jadi bezanya ialah T tolak dengan 77. Okey, iaitu bahagian sini. Baik, jadi lepas tu kita buat perhitungan yang biasa iaitu lakukan darab silang. Jadi untuk bahagian pecahan ini bawa ke sebelah kanan, dia akan terbalikkan. Okey. Baik, jadi kamu cuba kirakan, maka akan didapati T nilainya ialah sama dengan 56 tambah dengan 77. Maka jawapannya ialah 133. Sekarang kita perhatikan untuk bahagian B. Diberi laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km sejam. Hitung beja masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing.
Jadi untuk masa perjalanan yang diambil oleh enjin Raven kita dah kira tadi, iaitu sebanyak 133 minit. Sekarang kita hitungkan dulu masa yang diambil oleh perjalanan enjin Manaf, iaitu berpandukan kepada rumus ini. Jadi masa perjalanan enjin Manaf sama dengan jarak yang diambil ialah 135 km per dengan lajunya 72 km sejam. Jadi selepas ni perhitungan yang kamu dapat ialah dalam unit jam. Kita bandingkan dari segi minit. So kita darabkan dengan 60 supaya dapat dalam unit minit, iaitu sebanyak 112.5 minit. Baik, jadi lepas ni kita dapat hitungkan beza masa dari segi minit, iaitu 133 tolak dengan 112.5. Jadi dapatlah 20.5 minit. Baiklah, sekian sahaja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih.